Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Janji nak live pagi tadi tapi ada hal. Sekarang baru agak free. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan pada sahabat-sahabat yang dirahmati. Petang ni agak ngantuk, baru lepas makan tengah hari bagi yang tak puasa, dan yang bagi yang berpuasa mungkin lebih ngantuk lagi lah kot ya, sebab tahan lapar. Tak apa, alhamdulillah, tahniah kepada yang berpuasa, dan yang tak puasa pun tahniah juga. Mungkin ada niat tapi ada halangan. Tak apa, tak ada. InsyaAllah apa pun yang penting kita sentiasa niat untuk melakukan yang terbaik. Okey, insyaAllah. Hari ini nak cerita tentang apa ya? Sebenarnya fokusnya ialah kepada sikap jahiliah terhadap wanita. Ya, sebab kita ni sebenarnya wanita ni makhluk yang paling malang lah ya. Sebab sepanjang sejarah wanita ni selalu dihina, didera, diseksa, diperguna. Sekarang istilah apa? Eksploitasi wanita, ya, penderaan wanita dan sebagainya lah. Ya. Okey, jadi saya nak baca ayat daripada surah Az-Zukhruf. Dia fokusnya sebenarnya kepada musyrik yang mempersekutukan Allah, tapi dia ada selit tentang pandangan jahiliah terhadap wanita. Jadi kalau siapa yang ada Quran tu, bolehlah buka surah Az-Zukhruf, mula daripada ayat 15. Ya, ayat 15 surah Az-Zukhruf. Iaitu Allah mengecam orang-orang musyrik yang mengatakan Allah mempunyai sekutu. Sekutu tu dari kalangan makhluk lah, ya. Maknanya macam-macam yang mereka mempersekutukan Allah. Ada yang mengatakan sekutu Allah tu malaikat. Malaikat. Dan mereka pula mengatakan malaikat tu perempuan. Kan kita tahu malaikat ni tak ada lelaki, tak ada perempuan. Jadi kepercayaan orang musyrik, ya, mengatakan bahawa malaikat tu perempuan dan malaikat ni pula sekutu Allah, ya. Okey, jadi Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf ni, wa ja'alu lahu min ibadihi juz'a innal insana lakafurun mubin. Maknanya mereka menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala daripada kalangan hamba-hambanya. Jadi semua makhluk adalah hamba Allah, tetapi mereka memilih sebahagian daripada hamba Allah itu untuk mengatakan bahawa makhluk itu adalah sekutu Allah. Contohnya mereka mengatakan bahawa malaikat tu anak Allah, malaikat tu sekutu Allah, dan macam-macam lah yang semua berhala itu sekutu Allah, dan berbagai jenis lagi. Jadi sebab itu Allah tegaskan innal insana lakafurun mubin. Lakafurun mubin, sesungguhnya manusia itu kufur yang sangat-sangat nyata, ya. Jadi Allah sambung, amittakhadha mimma yakhluqu banatin wa asfakum bil banin. Jadi ini satu tempelak, ya, kepada musyrikin. Maknanya sebab dia kata Allah tu ada anak, kira sekutulah kan, sebutlah dalam istilah apa pun, sebut anak ke apa ke, tapi ia adalah sekutu kan, sebab Allah itu Maha Esa. Jadi dia kata Allah itu ada sekutu, ada anak, dan anak Allah tu perempuan. Itu Allah kata amittakhadha mimma yakhluqu banatin wa asfakum bil banin. Jadi patutkah Allah kalau dia nak ambil sekutu, dia ambil perempuan,
jadi sekutu dia. Kemudian lelaki bagi kat dia orang. Kenapa Allah cakap macam ni? Sebab mereka kata ni dalam konteks ni mereka kata malaikat tu perempuan dan malaikat tu sekutu Allah atau anak Allah. Jadi Allah kata, cuba fikir yang perempuan kamu nak bagi Allah, yang lelaki ambil kat kamu. Bukanlah maknanya perempuan ni tak bagus, tapi mereka memang sangat benci kepada perempuan. Jadi yang tak elok pada pandangan mereka nak bagi pada Allah. Yang baik pada pandangan mereka ambil kat dia orang. Jadi maknanya mereka kata Allah ni ada anak perempuan, ada sekutu perempuan. Walhal mereka sendiri sangat-sangat bencikan perempuan. Ini Allah sebut wa idza busyira ahaduhum bil untha zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim. Kalau okey, itu dalam surah, saya tersilap baca tak, itu ayat tu dalam surah An-Nahl ya, ayat 58 59. Tapi kat sini Allah kata wa idza busyira ahaduhum bima daraba lirrahmani mathala zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim. Maknanya apabila mereka diberitahu tentang anak yang mereka nak bagi pada Allah ni, iaitu anak perempuan, okey, mereka sendiri bila dengar dapat anak perempuan tu, iaitu anak perempuan yang mereka dakwa Allah ada anak perempuan tu, padahal mereka sendiri apabila diberitahu dapat anak perempuan, zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim. Muka ni jadi hitam legam. Hitam legam dalam keadaan sangat marah. Memberi gambaran betapa mereka benci sangat dapat anak perempuan. Bila dengar mereka dapat anak perempuan, mereka sangat marah, benci, kesal, sampai Allah kata hitam muka tu, menahan marah. Kalau kita kan selalu kata tahan marah kan, merah padam muka, telinga pun merah, selalu kita sebut macam tu kan. Kalau tahan marah, bukan saja merah, jadi hitam. Zalla wajhuhu muswaddan, ya, jadi mukanya hitam. Wa huwa kazim, marah. Kalau dalam surah An-Nahl ayat 58-59 tu Allah sambung, dia bukan setakat tahan marah tu, yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Mereka menyorok, melindungkan diri, ya, menyorok daripada orang ramai, tak nak jumpa orang, malu, min su'i ma busyira bih, kerana buruknya berita yang mereka dapat. Okey, ya. Jadi bila dapat anak perempuan tu, ya Allah, punyalah marah, muka tu hitam, dan nak tengok orang pun tak sanggup. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Mereka menyorok daripada orang ramai, daripada kaum dia, kerana buruknya berita yang disampaikan tu. Lepas tu dalam keadaan menyorok tu, mereka fikir ayum sikuhu ala hunin am yadussuhu fiturab. Mereka fikir adakah mereka nak bela anak perempuan ni dalam keadaan terhina, ataupun nak kampuskan saja, tanamkan saja dalam tanah hidup-hidup. Ala sa'a ma yahkumun. Dan ini yang mereka lakukan. Kan kita selalu dengar kisah Arab jahiliyah menanam anak perempuan hidup-hidup. Dan Allah sebut wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Di hari kiamat nanti al mau'udatu su'ilat, anak-anak yang ditanam hidup-hidup tu ditanya, kan, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, kerana dosa apakah mereka dibunuh? Tak ada dosa lain kecuali kerana mereka perempuan. Jadi itu Allah gambarkan betapa bencinya mereka kepada perempuan, dan ini yang mereka nak bagi pada Allah, kan, yang mereka kata itu anak Allah, sekutu Allah. Itu Allah kata memang maha suci Allah nak anak lelaki ke perempuan ke, memang Allah tu maha suci, kan, tidak ada sekutu, tidak ada anak, tidak layak. Tapi nak cerita betapa teruknya orang jahilah ni, dahlah kata ada Allah tu ada anak, dan anak Allah bagi Allah pula ialah makhluk yang paling mereka benci, yang paling mereka tak suka.
Lepas tu Allah kata awaman yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Jadi adakah yang mereka nak bagi pada Allah ni, anak yang mereka tak suka, anak perempuan yang mereka benci. Lepas tu anak ni pula yunasya'u fil hilyati. Kalau dia kalau dia nak tanam hidup-hidup. Kalau dibesarkan pun dibesarkan dengan apa? Yunasya'u fil hilyati maknanya dibesarkan dalam keadaan dihias. Dihias maknanya anak perempuan ni dibuat perhiasan. Bukan buat perhiasan, dihias maknanya dibiasakan hidup dalam kata berhias-hias. Maknanya tak fikir benda lain, nak berhias diri je. Itu cara mereka besarkan anak perempuan. Sebab apa? Sebab nak pergunakan. Dia kata wa huwa fil khisami ghairu mubin, dan anak tu pula fil khisam ghairu mubin. Khisam ni kebanyakannya ahli tafsir mentafsirkan khisam ni maknanya berbahas. Berbahas. Ghairu mubin. Artinya kalau nak bercakap, nak bertutur, nak berdialog, nak berbahas, ghairu mubin. Mereka tidak mampu untuk menyatakan pandangan yang bernas. Jadi kalau sekali lalu kan nak macam menggambarkan bahawa itulah orang perempuan asyik berhias, lepas tu nak bercakap, nak berhujah, nak berbahas, ghairu mubin, tak mampu untuk menyatakan pandangan dengan nyata dan jelas. Itu ada yang mentafsirkan begitu. Tapi ada tafsir yang saya baca, khisam di sini bukan bahas saja, tapi lawan senjata, lawan pedang. Jadi tak mampu. Jadi nak menggambarkan macam ni, anak perempuan ni mereka besarkan dengan bagi dia perhiasan. Mereka tak didik mengisi akal fikiran, sehingga dia tak mampu berhujah. Begitu juga mereka tak ada kemampuan nak pikul senjata, nak lawan, nak gaduh, nak perang. Jadi ertinya pada mereka perempuan ni memang tak guna. Cakap tak pandai, hujah tak mantap. Kalau nak gaduh, nak perang pun tak ada keupayaan. Jadi apa guna kalau dapat sekutu yang macam ni? Kan? Jadi mereka sendiri pandang perempuan ni tak berguna. Berhujah tak pandai, main pedang tak kuat, nak perang, nak lawan tewas. Jadi kalau katakan Allah nak anak, nak sekutu, orang macam ni ke yang Allah nak, yang layak bagi Allah? Memang semuanya tak layak kan, tapi nak menggambarkan orang yang pada pandangan mereka tak berguna macam ni, mereka dakwa itulah sekutu bagi Allah. Tapi jangan kita salah faham bahawa ini menggambarkan Allah menghina perempuan, tidak, ya. Na'udzubillah, jauh sama sekali. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala Maha suci daripada menzalimi makhluknya. Kita tahu perempuan berada di tempat yang mulia, tapi nak menggambarkan layanan orang jahiliah terhadap orang perempuan beginilah. Mereka memandang tak guna orang perempuan ni. Tapi dalam keadaan perempuan yang mereka pandang tak guna, mereka dakwa ini anak Allah pula. Kan? Ini adalah satu sikap yang tak boleh diterima akal. Jadi sebab apa kita kata bukanlah ini menggambarkan Allah Subhanahu Wa Taala memandang orang perempuan macam ni. Sebab kita tahu perempuan juga mempunyai kemampuan dalam berhujah, ya, dalam menyatakan pandangan. Walaupun mungkin dari segi perangnya, pikul senjata tak segagah lelaki, tapi semangatnya tak kurang. Contoh Asma binti Yazid pernah datang jumpa Rasulullah membawa suara kaum wanita, bertanya soalan, luahan hati kaum wanita di zaman itu. Rasulullah kagum dengan soalan yang dikemukakan, sehingga Rasulullah tanya para sahabat radhiyallahu anhum, kamu pernah dengar tak soalan yang lebih baik daripada ini?
Sampai gitu sahabat pun, woi tak sangka ya wanita boleh mengemukakan soalan yang sebegitu bernas. Tu Rasulullah akui kepintaran wanita. Begitu juga masa perjanjian Hudaibiyah kan, yang mereka nak pergi umrah terpaksa patah balik kan, terpaksa orang kata tahallul sebab dihalang oleh musyrikin, di mana bila Rasulullah suruh tahallul semuanya keberatan. Rasa ya Allah, tekilannya kita dah mari pakai ihram apa semua, tiba-tiba terpaksa balik semula kan. Bila Rasulullah perintahkan sahabat supaya bertahallul, masing-masing diam, masih macam termangu, terpinga-pinga kan. Masa tu Rasulullah pun kenapa ni? Selalu dia orang cepat-cepat dia laksanakan apa yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan tu Rasulullah tanya pandangan siapa? Tanya pandangan isterinya Ummu Salamah. Ummu Salamah yang memberi pandangan. Dan risau Rasulullah, memanglah kita boleh bayangkan kekecewaan mereka. Jadi sukar untuk mereka terima kan, terpaksa balik dalam keadaan kata membatalkan ihram. Rasulullah, kalau betul itu yang Rasulullah nak, dia kata tak usah cakap apa, pergi keluar panggil orang cukurkan kepala. Rasulullah sendiri mulakan tahallul. Rasulullah pun keluar menerima pandangan Ummu Salamah, keluar daripada kemah, panggil tukang cukur dia, cukur rambut untuk bertahallul. Tengok je Rasulullah buat, masing-masing dah bubur dah nak bertahallul. Kan itu wanita. Jadi maknanya ayat ini bukanlah nak menggambarkan bahawa ini pandangan Islam terhadap wanita ya. Maknanya makhluk yang hanya tahu berhias dan tidak pandai berbicara, tidak pandai berhujah dan tak boleh harap kan. Jadi, tapi ini menggambarkan layanan masyarakat jahiliah terhadap wanita ya, makhluk yang sangat tak disukai. Kan macam tu. Jadi maknanya secara tak langsung, maknanya kita jauhi daripada melayan anak perempuan sebegini. Jangan hanya sibuk nak bagi dia perhiasan je kan. Asalkan perempuan je, nak kena tebuk telinga, pakai subang, nak kena beli rantainya, beri gelangnya apa, tapi mengabaikan pentarbiahannya. Kerana wanita apabila diberi tarbiah dengan baik ya, dengan yang baiklah, apa lagi perkataan kan, dengan baik, dengan sempurna, maka wanita juga mempunyai kemampuan untuk berhujah ya, untuk menyatakan pandangan dan sebagainya. Dan sekarang pun kita boleh tengok bukti nyata ramai kaum wanita yang mampu ke depan jadi pemimpin ya, menjadi maknanya orang yang penting dalam pembangunan masyarakat dan negara. Boleh itu sajalah ya, tak boleh panjang ngantuk. Terima kasih kepada semua yang sudi bersama mendengar buat celoteh saya pada petang ini. Mudah-mudahan terubatlah ngantuk tu kan, hilang penat sikit sebanyak dan tambah sedikit sebanyak ilmu tentang Islam, dan mudah-mudahan akan mendekatkan lagi diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, minta maaf salah dan silap. Panjang umur, kita jumpa lagi pada hari-hari akan datang insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.